Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih pada muslimat, sahabat handai yang datang pada hari ini. Alhamdulillah, ini hari yang ditunggu-tunggu dah berbulan-bulan, Umi. Dah berbulan-bulan. Daripada satu masa, daripada sebulan-sebulan dipospon, banyak halangannya, tapi itulah dia. Setiap halangan tu mesti ada hikmah dia, mesti ada yang terbaik, insya-Allah. So hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sambut awal Muharram bersama-sama dengan Umi di sini. Alhamdulillah, selamat tahun baru semua. So saya tak nak ambil masa, nak suruh Umi banyak cakap hari ni. Okey Umi, kita amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan Umi kita, Umi sayang kita, iaitu Ustazah Dr. Rabiah MK Hamzah, yang sangat-sangat kita kasihi. Dan insya-Allah jika diizinkan olehnya, lepas ni kita akan datang lagi, Umi akan datang lagi ke sini insya-Allah. Okey Umi, tanpa melengah masa lagi, saya serahkan pada Umi. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi dengan ungkapan alhamdulillah sebagai tanda kita sangat-sangat merasakan bahawa puji-pujian tertinggi untuk Allah, bukan untuk kita. Dan kita angkat juga rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada dua kuasa utama ini, ataupun dengan izin Allah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah dan sebagai pengikut Rasulullah, akan terus kekal menyubur dalam diri kita, menjadikan kita sebagai orang yang benar-benar merasa bahawa kehidupan ini amat indah dengan adanya utusan Allah, dan membekalkan kita panduan dan contoh terbaik untuk kita ikuti insya-Allah. Sebelum tu mikrofon ni jelas tak agak-agak? Kurang jelas. Dia bergaung tak Pak? Kalau cubaan 1 2 3 1 2 3. Ini clear ke ataupun ini clear? Yang besar clear, yang ni clear. Yang kecil clear. Yang kecil dia sakit telinga. Sebab itu macam mana minta juga aiskrim tu. Sebab orang lelaki dia letak kat telinga, kita dia sepit kat telinga. Itu rencana kan. Tapi tak apa, kita cuba insya-Allah. Okey, jelas? Auzubillah minasyaitonir rajim. Kalau saya terpegang-pegang tu kan, faham-faham lah ya. Jadi sekali lagi kita ucapkan rasa syukur setinggi-tingginya. Selamat tahun baru, awal Muharram, satu-satunya tahun yang kita harus ingat bahawa, tapi kebanyakan kita terlupa, dan tak banyak poster keluar tanda tahun baru, dan tak banyak ucapan WhatsApp tentang tahun baru. Kerana kita yang mukmin, kita yang Islam ini pun tak berapa rasa bahagia, tak rasa meriah kononnya, tak rasa panas dengan sambutan tahun barunya ni. Sebab itu anak-anak kita tak rasa apa pun, lagi tak rasa. Sebab kita yang dah tua ni, kalau tua, Mi dah tua dah, anda muda-muda kan. Kita yang muda-muda ni pun tak rasa. Jadi bila tak rasa, tidak diraikan, tidak disebut. Jadi nak membaca ayat-ayat akhir tahun dan awal tahun, doa awal tahun, akhir tahun tu pun tak berapa nak ingat, sampai sudah tak hafal. Okay, ini sebahagian daripada dilema-dilema yang boleh menyebabkan akhirnya hilang keyakinan, hilang kekuatan. Apatah lagi dengan senario masa sekarang yang didatangkan dengan berbagai-bagai hiburan, dengan didatangkan berbagai-bagai cabaran yang menyebabkan anak kita masih terlalu jauh dan lalai. Kerana agenda orang-orang bukan Islam adalah menjauhkan anak Islam daripada Islam, menjauhkan anak Islam daripada keyakinan. Sebab itu dihidangkan kita dengan berbagai agenda
sehingga kita merasa tahun baru pun barulah, lalu je lah, dengar je lah ustaz cakap, dengar je lah orang surau masjid cakap, tapi public tak cakap. Ini yang menyebab, kalau kata di media pun tak berapa nak ingat. Kalau tidak, kalau tahun baru New Year tu poster bergantang-gantang di mana-mana. Kalau di supermarket melintang kain rentang, di tol-tol melintang kain rentang besar, selamat tahun baru. Maka kita ni yang tak ada buat kain rentangnya. Jadi orang yang lalu ni pun tak ada. Saya pun cari juga tadi kat surau ada tak kain rentang selamat tahun baru. Sekurang-kurangnya mengingatkan orang yang lalu lintas. Kenapa pula tahun baru lagi? Sekurang-kurangnya mengingatkan kita kepada apa itu awal Muharram. Mudah-mudahan kita sudah diterima ibadahnya sepanjang setahun dan disediakan ampunan setahun yang akan datang. Sebab itu kekuatan yang kita nak angkat hari ini, kita bukan datang kerana kita sahaja, tapi datang untuk merasa membetulkan balik niat bahawa ini tahun baru, saya nak memulakan satu agenda baru dalam hidup. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini akan menambah kekuatan cinta kepada dua kalimah paling penting, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang semua kita tak ingat bila kita mula mengucapkan dua kalimah ini. Kita ingat tarikh lahir, kita ingat tarikh nikah, tapi tak ingat tarikh menjadi hamba Allah. Ini kelemahan, kecuaian yang paling besar yang berjaya dimatikan oleh orang-orang musuh Islam. Tak kira Yahudi, tak kira Nasrani, tak kira Kristian, dia kalau boleh tak ada anak Islam ni mengucap lagi dua kalimah syahadah. Sedangkan itu ungkapan atau ni suka mengingatkan, sebab ini tahun baru, kita nak membaharu balik keazaman, kekuatan, keyakinan kita tentang tentang dua kalimah syahadah, pintu masuk, entry point, sumpah paling besar yang ada di bumi, yang sudah dicabut dari kita. Sebab itu kalau puan-puan pergi ke mana-mana, sekolah agama, kafar ke dia, tafiz ke dia, apa ke dia, pelajaran akidah dimulakan dengan solat. Dia tidak memulakannya dengan syahadah, dia tidak memulakannya dengan menghurai, memahami ungkapan dua kalimah syahadah. Ini yang menyebabkan anak kita lupa solat. Anak kita kenapa kena baca, kenapa kena tutup aurat, kenapa kena ikut perintah agama? Kerana dia tidak diberikan santunan terpenting dua kalimah syahadah. Sebab itu kekuatan kita pun solat dapat apa, tak dapat apa, sama je. Mak saya solat tapi laser juga, mak saya solat tapi marah-marah juga, mak saya solat tapi tak lembut juga, mak saya solat tapi tak penyayang juga, mata buka-buka besar-besar juga, suara tinggi-tinggi juga. Akhirnya anak hilang keyakinan tentang solat. Walaupun kita kata solat itu mencegah kemungkaran, mungkar lidah kita ada 4 lori, susah nak keluar yang elok-elok. Kita minta nak jadi ahli syurga, betul? Tetapi tentu satu daripada sebab layak jadi ahli syurga apabila yang keluar dari lidah kamu adalah yang menyenangkan, menyantikkan, mensukakan, bukan yang memalukan, memilukan. Tapi kita pula yang banyak keluar yang memilukan, yang memalukan, yang merendahkan, terutamanya dengan anak-anak. Kamu ni memang tak guna, kamu ni begitu, kamu ni begini. Jadi akhirnya anak tidak merasa indahnya jadi orang mukmin. Jelas? Ni yang pertama. Dua kalimah syahadah dicabut. Kemarin ni pergi di bawah masjid, minta orang yang sudah berumur macam kita untuk baharui dua kalimah syahadah sama-sama, supaya kita dapat tarikh. Kalau Allah tanya, bila kamu sedar, kamu tahu, kamu faham, kamu mengucapkan dua kalimah syahadah? Kita lupa, semua lupa. Bila kita panggil seorang kata, tak tahulah ingat ke tidak, betul ke dok, faham ke dok. Ada yang boleh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tak faham maknanya. Maknanya tak faham betul. Ucap boleh je, tapi anak kita di kampus rata-rata bila disebut jom kita baharui dua kalimah syahadah, kita jemputlah tahun 3 ke tahun 4 ke. Syahadah tak apa ni, rasa macam nak lempang ya. Kalau pergi Universiti Pertahanan tu siap pakai uniform ni, datang ceramah pakai uniform tentera ni yang berpangkah-pangkah, berpaku-paku, empat gentang ni. Tapi sayang jiwanya tidak terpaku dengan dua kalimah syahadah.
Bila tak tahu syahadah atau apa, kawan-kawan kata apa? Ngucap. Oh, ngucap. Tu nak habis tahun akhir tu. Yang menjemput tu tahun akhir. Ini cerita bukan nak hina orang, bukan nak burukkan orang, dan bukan nak sakit kenapa hati, bukan. Tidak sikit pun tak ada niat begitu. Nak beritahu kita, anak kita ramai yang tak ingat dua kalimah syahadah. Bukan saja tak faham, bukan saja tak menghargai. Tu ada lagi panggilan. Okay? Takut panggilan kematian itu je. Kalau boleh kalau dah berbunyi jawab dulu. Okay, saya pernah dapat, sebab dalam mesyuarat kan diperintah jangan pasang, kena matikan handphone kan. Jadi mesyuaratnya pula 4 hari 4 malam, dari pagi sampai ke tengah hari. Okay, panggilan orang meninggal. Akhirnya saya buka, habis mesyuarat, jenazah sudah sampai di tanah kuburan. Kita hilang kesempatan mandi, hilang kesempatan tengok kapan, hilang kesempatan berdoa. Okay, contoh. Jadi pada Umi boleh silent ke, tengok kalau ada WhatsApp masuk, tengoklah juga. Kod ada kecemasan. Bukan artinya mati terus tu buat tak tahu, jangan. So Umi pun matikan tapi pegang juga lah. Kod ada pun nampak apa-apa simbol, betul? Kerana itu kadang-kadang kita tak tahu kita tengah buat apa, orang tu tengah panggil untuk apa. Okay. Jadi sekali lagi kita ingatkan balik, dua kalimah syahadah merupakan pintu masuk, entry point untuk jadi hamba Allah. Kenapa kita tak pernah rindu Allah? Kenapa kita kadang-kadang memang tak takut pun Allah? Rasa-rasa macam takut tapi tak takut. Kita kata kita percaya ada Allah tapi kita ngumpat juga, kita sombong juga. Dah, apa sebab? Kita kedekut juga tak boleh. Ni ada satu jayanya, kecil je. Macam nak bagi awak? Yang kecil hati mah, dia bagi yang kecil supaya minum habis. Yang panjang besar tu kan takut tak habis. Betul? Ini pun nak membangun kekuatan saja sebut. Yang kecil hati. Sekarang orang cepat benar kecil hati. Allah takut tu bagi air salah, tak bagi air salah. Betul? Maka kekuatan yang nak dibangun di tahun baru ini, tolong baharui kekuatan kita kepada dua kalimah syahadah, kerana itu adalah dia satu-satunya sumpah yang disaksikan oleh Allah, yang disaksikan oleh malaikat, yang disaksikan oleh bumi, dan disaksikan oleh tubuh. Tubuh kita bersaksi kita berkalimah syahadah. Tapi kalau kita berkesyahadah tapi tak ingat, tak tahu, tak faham, akhirnya dua kalimah syahadah jadi lipstick, jadi hiasan di bibir, tidak membangun hati, tidak membangun jiwa. Yang paling malang, tidak membangun iman. Bila tak membangun iman, bermakna kita solat habis, semua ibadah ni kosong. Sebab itu dua kalimah syahadah sangat-sangat penting. Berapa ramai orang Yahudi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang pemimpin kaum yang sangat banyak buat baik. Okay, sangat banyak buat baik, tolong orang begitu begini, sopan santun dan segalanya. Okay. Tetapi bila meninggal, bila Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana kedudukan orang ini? Kerana dia sangat-sangat baik, sangat-sangat pemurah, sangat-sangat penyantun, sangat suka tolong orang. Oleh kerana dia tidak melalui, tidak mengangkat dua kalimah syahadah, semua walaupun kebaikannya itu sebesar gunung Uhud, tidak diterima. Sebab itu ramai orang kafir yang ataupun orang kata orang bukan Islam yang baik dengan kita. Kita rasa ya Allah baiknya you. Okay, kalau dia bukan pendakwah Islam, maka baiknya itu mungkin bukan pendakwah Kristian, maka baiknya itu baik. Kita rasa baik tapi di mata Allah tidak diterima. Sebab itu kita kata kita dapat anak baik, kita dapat anak santun, kita dapat anak pandai, kita dapat anak cerdas dan sebagainya. Tapi kalau di dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam mindanya, dalam amalan hariannya tidak berteras kepada dua kalimah syahadah, kita bimbang, kebaikannya itu tertolak. Kerana syarat untuk jadi hamba Allah, syarat nak mengaku kita beriman, syarat kita nak pakai rukun Islam, syarat kita nak pakai rukun iman, mesti bertangga pertamanya dua kalimah syahadah. Inilah yang dicabut oleh orang-orang Yahudi daripada kita semua. Sebab itu sistem pendidikan yang dibawa kepada kita oleh penjajah, yang diluluskan dalam perjanjian-perjanjian kemerdekaan, semua kelas agama dimulakan dengan solat, tidak dimulakan dengan syahadah.
semak mana-mana. Mana-mana silibus pun. Okay? Sebab itu anak kita daripada taska sampai ke universiti tak rasa syahadah penting. Macam kita lah, kita ni produk-produk daripada dia terlepas merdeka kan. Kita tak rasa pun. Kenapa saya buat baik? Kerana baiklah, baik tu kan bagus, baik kan senang, baik kan banyak pahala. Macam mana dapat pahala kalau baik itu tidak dikaitkan dengan 2 kalimah syahadah? Sebab itu tiada Tuhan melainkan Allah. Bila kita rasa, kita faham, kita buat. Sebab itu 2 kalimah syahadah itu mesti ada dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam keyakinan dan dalam kehidupan harian. Okey? Sebab itu kita rasa apa masak pagi ni? Katakan. Ya Allah, ada orang masak tak ini? Semua masak betul? Buat breakfast tak pagi tadi? Tak, Masya Allah hebatnya. Tak ada masak. Beli ya Rabbi. Punyalah kaya. Bukan sebab kaya, tapi sebab senang. Okey, maka hidup kita pakai nafsu. Kita ada dua, ada iman, ada nafsu. Mana pahala banyak? Masak ke beli? Duit banyak, beli. Apa susah? Grab ada, group ada, segala benda ada. Betul? Maka itu kita tentu kok lain. Bagaimana kita menyukat iman kita. Kalau kita masak tak pahala, dapat pahala tangan, tapi kita tak kisah. Duit ada, kerja setengah mati, bila nak pakai? Kita nak senang, nak kenyang, nak menang. Betul? Kalau kita tanya mak kita dulu, siapa siap breakfast? Kalau beli di kedai, apa bangsa malam? Benar. Okay, kerana breakfast itulah makanan paling penting untuk sepanjang hari. Pahalanya 4 kali besar daripada makanan lain. Sebab itu makanan paling mahal, paling besar, paling hebat, paling kuat adalah sarapan pagi. Tapi kita beli suruh endon-endon buat. Mana nak berkah hidup? Akhirnya gaduh. Tak sedap lah. Nampak iklannya main lagi, tapi tak sedap. Itu dah lagi tak sedap. Itu lah nampak sedap, tapi tak sedap. Dosa dah. Siapa suruh beli? Bila kamu beli, kamu buat dosa. Udahlah, tak buat pahala. Contoh. Sebab apa? Kita rasa nak senang, nak kenyang. 3 ni ingat. Anak kita nak 3 dalam dunia ni. Anak kita nak senang, nak kenyang, nak menang. Kenapa tak masak? Sajalah, duit ada, apa gaduh? Menang tak? Menang. Ini 3 kaedah. Nah, hari ni tahun baru, kita urai sikit siapa kita. Di mana kita nak start? Kita nak bercakap pasal Su'ul Khatimah. Masa je sejam, baru biru. Okey. Kerana bercakap tentang Husnul Khatimah ke Su'ul Khatimah ke, tak ada maknanya kalau kita tidak sayang dengan tiada Tuhan melainkan Allah ni. Kita tak buktikan bahawa aku mengucap 2 kalimah syahadah untuk masuk jadi hamba Allah. Kita tak nampak betapa besarnya 2 kalimah syahadah ni. Bayangkan orang kafir, musuh Allah, sebut 2 kalimah syahadah terus jadi hamba Allah. Besar ke kecil? Orang yang bukan Islam sebut 2 kalimah syahadah tak layak masuk syurga. Bila dah sebut 2 kalimah syahadah, layak masuk syurga. Dosa sepanjang hidup mereka selepas mengucap 2 kalimah syahadah, dosanya hapus. Dari sekotor-kotor manusia, sebenci-benci manusia, semusuh-musuhnya manusia, masuk baca 2 kalimah syahadah, pok jadi hamba Allah. Terus diterima. Dah bunuh orang dah. Boleh nampak, boleh faham. Jadi sebab itu doa yang Nabi tidak pernah tinggal. Ya Allah Tuhanku, aku redha Engkau sebagai Tuhan, aku redha Nabi sebagai Rasul, dan aku redha Islam sebagai agama. Nak proof 3 benda ni dengan Allah. Betul ke kamu redha dengan Allah? Betul ke kamu sayang Rasulullah? Betul ke kamu ikut apa yang Rasulullah bagi? Betul ke kamu sayang dengan Islam? Ini yang kita nak ditanya besok di bawah tanah tu. Tapi kalau anak kita, siapa ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah kat tangan? Kan dah kata dah. Kita tinggalkan satu pahala, satu tugas, satu agenda penting pada anak-anak. Sebab kita terasa tak penting. Kita tunggu orang ajar anak kita 2 kalimah syahadah.
Kita besarkan, kita lahirkan, kita jaga dia, kita bagi surat beranak dia, kita masukkan dia sekolah, kita buat IC dia untuk layak jadi warga negara, tapi kita tak angkat dia sebagai hamba Allah. Rasa-rasa dia sayang Allah ke tak? Bila dia tak sayang Allah, dia tak sayang kita. Kenapa anak campak maknya pergi rumah orang tua? Sebab dia tak sayang Allah. Dan dia tak kaitkan bahawa maknya itu adalah utusan dari Allah. Redha Allah ada dalam redanya ibu. Kita jangan mimpi anak kita nak sayang kita. Minta maaf lah. Pengalaman peribadi. Cuba pergi ke Puchong rumah orang tua-tua. Berapa ramai anaknya 5, anaknya 4, anaknya 7, tapi maknya tercampak ke sana. Sibuk doktor, mana ada masa. Kita kerja dah, seorang isteri pun kerja, anak sekolah, anak kerja. Macam mana? Apa sebab? Tanggal 2 kali masyahadahnya. Allah kata itu syurga kamu. Kamu kejarlah apa benda pun, dapat syurga dunia. Kamu tak dapat syurga akhirat. Untuk apa hidup? Kaya raya tapi akhirnya jadi mangsa neraka. Masuk neraka. Anak kita jadi apa pun tak kisahlah. Gaji juta-juta pun. Ni ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Seorang pakar bedah Asia. Bukan Malaysia je. Popularnya Asia. Gaji tak berapa ratus ribu. Ini boleh sebut ni dekat tak sebut orang. Yang tanya siapa doktor? Jangan. Kaunselor tak boleh sebut orang. Kaunselor boleh sebut kes. Okey. Dan umurnya dekat masa tu dah 40 lebih, dekat ujung-ujung 40-an. Dah kahwin 5 kali. Okay. Gaji berapa? 100 ribu. Sikit ke banyak? Telan duit pun tak cukup perut. Apalagi nak belanja, betul? Apa masalah dia datang? Saya kata, oh dah pandai-pandai hebat-hebat ni. Ada apa doktor? Saya nak tanya doktor, kenapa orang perempuan tak boleh sayang saya? Soalan gila ke bukan gila nama? Minta maaf lah kita hurailah sikit. Sebab nak membangun keyakinan ini. Okey? Sebab ini yang tanggal dari kita dan tanggal dari anak-anak, dan akhirnya hidup kita tak ada makna lagi dah. Kalau ditanya who are you? Siapa kita? Oh, tak tahu, takut jawab dah tu. Who are you? Siapa kita? Apa bukti? Apa bukti pertama kita hamba Allah? Syahadah. Kalau selama hari tidak terfikir kita bukan hamba Allah, dan semua ibadah kita tercair. Okay? Ini yang kita paling takut, yang ramai orang tak sebut. Sebab semua ustaz kita mula dengan solat. Kami yang gila-gila belajar tak apa-apa ni, gila-gila cari tuan guru. Belajar cara nak faham, belajar cara nak kuat, belajar cara nak yakin. Kan belajar kan dia nak sijil. Anak kita nak syukur alhamdulillah cucu mi 3 tahfiz. Tapi yakinnya ada ke tak ada? Hafal lalu. Tapi tak muncul kekuatan itu, tak muncul roh itu, tak muncul karakter itu. Karakter Al-Quran itu tak muncul. Boleh nampak? Takutnya sama juga, muka bengkak sama juga, ngok-ngek sama juga. Sebab dia hafal. Minta maaf lah orang yang pergi sekolah tahfiz. Hantar lah tak apa. Tapi bagi dia faham. Hafal 30 juzuk tapi keyakinan tak cukup kuat. Okay, masih ngok-ngek. Jumpa susah sikit, jumpa penat sikit, apa hal? Sampai bertanya, apa beza kamu dengan kawan kamu yang kamu hafizah, kamu bukan hafizah? Apa beza? Siapa lebih baik? Awak baik ke dia? Dia lebih baik. Dia lebih baik. Dia tak pernah marah, dia diam. Contoh, maka balik pada cerita pakar bedah. Okay. Kenapa orang perempuan tak boleh sayang saya? Subhanallah. Macam mana nak jawab soalan? Okay. Maka kekuatan yang dia dah kahwin, yang dia bawa isteri kelima, itu pun dah nak cerai dah. Kahwin pertama doktor, kahwin dengan doktor, cerai sebulan setahun setengah. Okay. Kahwin yang kedua, kahwin dengan jururawat. Ketiga, kahwin dengan pesakit. Keempat, kahwin dengan pekerja. Kelima, baru kahwin dengan orang lain. Okay. Kalau ikut cerita memang lawak-lawak lah. Tapi itulah hakikat. Saya kata, siapa yang akad nikah? Orang lelaki ke orang perempuan?
Aku terima nikahnya. Kenapa you nak suruh orang sayang you kalau you tak sayang dia? Orang perempuan ni senangnya, kalau you sayang dia gerti sayang, tak ada busuk hati punya. Okey. Tapi soalannya, mengapa orang perempuan tak boleh sayang saya? Saya bagi semua benda. Orang kaya. Tapi orang perempuan tak sanggup. Kerana tak jumpa rasa sayang itu. Sayang isteri kerana Allah tu tak ada. Rupa-rupanya hubungan dengan Allahnya sakit. Sangat sakit. Sebab dia anak intelijen. Anak yang lompat-lompat je 1, je 3, je 5, ambil SPM umur 15. Pandai ke tak pandai? Sangat intelijen, hantar ke luar negara, hantar ke asrama penuh, tak jumpa hidup dengan keluarga. Adik-beradik 12, seorang pun tak rapat. Mak ayah langsung out. Sebab daripada je 3 dah pergi sekolah asrama. Hati-hati orang yang hantar anak ke asrama, hilang kasih sayang. Tu yang kita tak boleh beli. Memang tak boleh beli. Jangan kata untung anak saya duduk asrama, saya lenggang kangkung, boleh terbang ke Kilih. Okay? Dan jangan bangga-bangga anak dapat asrama. Bila anak tinggalkan kita, nasi yang dia makan bukan dari tangan kita. Okay? Ini kekuatan. Jadi apa menjadi masalah? Dia tak pernah rasa Allah dekat dengan dia. Bila dia tak sayang Allah, dia kata Allah jauh, saya rasa semua ada. Allah ada ke tak ada tak penting. Artinya keyakinan bertuhan yang koyak tidak membuat orang yang duitnya berjuta senang hati. Tak boleh jumpa bahagia. Basuh. Itulah itu. Salah mak saya jugalah. Bukan salah mak, salah sistem. Awak orang pandai, kenapa tak nampak Tuhan? Sebab tak jumpa syahadah. Tak jumpa syahadah, tak faham syahadah, tidak menggunakan cara hidup itu untuk memenuhi syarat-syarat jadi orang bersyahadah. Okay? Sebab itu apa sebab solat? Kenapa kita solat? Jawab je lu, kau gantung. Apa sebab solat? Ikut perintah Allah. Dari mana perintah tu datang? Dari rukun Islam. Rukun Islam lagi mana? Siapa bawa? Nabi bawa. Sayang Nabi tak? Taat Nabi tak? Apa peramai Nabi yang kita ada? Apa hadis Nabi yang kita hafal? Apa cara hidup Nabi yang kita pakai? Siapa sahabat Nabi? Bagaimana perjuangan Nabi? Faham ke tak faham? Tak ada, kita selawat je. Nampak tak tadi apa Mak kata, ni orang tengah selawat. Selawat tu membangun rasa rindu atau tidak? Atau sekadar di sini sallallahu ala Muhammad, Masya Allah, ataupun sallallahu ala Allahu akbar, terliuk-liuk. Tapi sampai tak ke jiwa, sampai tak perasaan. Siapa pernah bohong kat tangan? Tak pernah bohong kat tangan. Kenapa tak nak angkat tangan? Ramai yang pernah bohong sampai sekarang bohong. Kenapa bohong? Tak sayang Nabi. Nabi itu manusia paling jujur. Ya Allah, aku bertobat ya Allah dari hari ini 1 Muharram ya Allah. Aku berjanji aku tidak akan bohong lagi ya Allah. Itu gunanya tahun baru, untuk kita membaharui keyakinan. Aku nak ikut perangai Nabi ya Allah. Aku nak jadi orang yang paling amanah ya Allah. Aku nak jadi orang yang paling belajar ya Allah. Aku nak menjadi orang yang paling senang berkongsi ilmu dan kekuatan ya Allah. Aku nak rindu Rasulullah ya Allah. Sebab itu disebut Nabi-Nabi, kita tak rasa apa, tak nangis pun. Sebab kita tak ada rindu Rasulullah pun. Pergi Mekah, yang paling banyak nangis kalau pergi Raudah orang mana? Bukan orang Malaysia ya. Orang Malaysia berebut je, masuk dalam tu selesai. Kalau orang bangsa lain, ya Rabbi, nak nunggu saja dah meraungnya dah nangis. Bukan, maknanya nangis dia macam hujan lebat. Tapi orang Malaysia relax je. Apa sebab? Tak rasa dekat.
Dia ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, ya Allah. Kita duduk sebelah, Allah, serah kata orang Perak. Okay, ni kekuatan. Kita tak ada nangis selawat ni, tapi dia pun selawat nangis. Tanda dekat ke jauh? Di kita dekat ke dia dekat? Dia lebih dekat. Air mata ditadah untuk padam api neraka kerana cinta kamu pada Allah dan Rasulullah. Kita nangis anak nak pergi asrama. Okey, ni perhati pergi Ramdah je lah. Minta maaf bekal kerap benar perginya pun. Okey, tapi bawa-bawa jemaah. Tak ada yang nangis, tak ada yang bergaknya mata. Tapi ya Allah, ini yang kita kuat. Kita bawa zahir, tak bawa batin. Kita bawa jasad, tak bawa hati. Mana mungkin nak ikut? Jadi darah ini nak bohong lagi tak? Bukan bohong tu dosa. Bohong itu perangainya bukan perangai Rasulullah. Kita mengaku bukan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul ke tidak? Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Untuk siapa? Untuk kita kena fotokopi. Apa perangai Rasulullah yang kita ada? Cuba semak balik. Kita tak boleh senarai. Kedekut pun kita, sombong pun kita. Betul ke tidak? Lara pun kita. Tengok cerita Korea pun kita. Baik tengok Mak Kilau. Siapa dah pergi tengok Mak Kilau? Salah satu cara untuk mengangkat kekuatan bangsa dan kekuatan agama. Kamu tidak akan boleh menang tanpa keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan beragama, keyakinan bertuhan. Bukan percaya, bukan ada, tapi yakin. Apa sebab kita tak sayang Rasulullah? Sebab keyakinan kita pada Islam tak sampai ke hati. Maka solat kita solat jasad. Sebab terlepas solat sombong. Marahlah tu, nasib lah. Nak hilang sombong saja. Sebab 3 ciri orang calon neraka ialah apa? Pertama, bercakap semua kotor, bercakap semua sakit, bercakap semua tak menyenangkan. Jadi jaga lidah. Lidah bawa kita ke neraka. Kalau tak ada benda yang baik nak cakap, diam je. Betul? Kedua, calon neraka yang sah, kasar, matanya kasar, bercakapnya kasar, jalannya kasar, kerjanya kasar. Ya Allah, keras. Okay. Saya memang macam memang leza. Suami saya memang pandai makan. Suami saya memang keras kepala. Anak saya tu memang keras kepala. Tu tandanya apa? Kita nak anak masuk neraka. Langkahnya keras, kerjanya keras, cakapnya keras, buatannya keras. Letih weh. Dan yang ketiga, yang layak masuk neraka adalah orang sombong. Sombong matanya. Dah apa? Cakaplah. Suruh cakap tapi mata. Cakap. Kenapa? Allah. Okay. Sombong duduknya. Itu nak pinggang sakit doktor. Duduk tegak. Kita dapat beza duduk sombong, jalan sombong. Okay. Wajah sombong. Kenapa lambat sangat ni? Sebab saya takut kalau lambat. Sebab orang sombong dah sakit hati. Doktor ni pakai jam apa? Dah pukul 10 tak nampak. Okey, itu sombong. Sombong cakapnya, sombong bajunya, sombong gayanya. Ni jam hadiah ni yang main-main. Contoh. Jadi sombong ada pada diri, ada pada mata, ada pada lidah, ada pada telinga, ada pada pergerakan, ada pada cara duduk, ada cara sembang. Nampak? Jadi kalau kita tak tahu apa ciri-ciri orang calon syurga, kita tak layak masuk syurga. Orang marah ke, orang cekah ke, orang kutuk ke, orang apa ke, terima kasih. Mana boleh orang kutuk kita kena lawan. Mana boleh diam. Itu sebabnya kena buli. Betul tak? Dia calon neraka, kita ikut sekali jalan. Sebab di dalam badan kita ada dua, ada iman dan ada nafsu. Nafsu tu nak suruh lawan je.
Suami marah-marah, diam je macam kutu. Apa itu pasal dia naik kepala? Wah, isteri banyak cakap, ya. Suaminya diam je. Yang pergi surau isteri, tapi yang ngamuk kat rumah pun isteri juga. Kerana dia tak belajar, dia ni nak jadi calon syurga ke nak calon neraka. Suami tu diam je, tak buat apa. Memang queen control. Dah queen control pula. Lah nampak. Suami pula banyak cakap. Suami saya je doktor bukan boleh cakap. Tegur tak boleh cakap, tak boleh itu, tak boleh. Mati juga. Saya kata awak tak payah cakap, kan sihat. Geram, kita cakap juga. Wak. Tak nak cakap takut, dalam perut cakap tong. Calon syurga ke tak agak-agak? Letiang. Ini kalau bercakap pasal syurga. Mi nak bercakap pasal su'ul khatimah hari ni sebenarnya. Tapi sebab tahun baru. Kalau 2 kalimah syahadah tak jelas, ini pun tak boleh masuk. Oh. Mi pakai kitab ni, pakai kitab jangan main-main. Kan sembang-sembang. Macam mana nak layak untuk dapat husnul khatimah? Tapi imam kata tolong kita buat su'ul khatimah dulu. Payah aja. Masjid lain nak buat husnul khatimah dulu. Dia nak su'ul khatimah tak siap. Engkau nasib. Kekuatan yang nak. Tak kisahlah, bukan salah pun. Betul? Sebab kita bukan baik sangat pun. Betul? Siapa baik angkat tangan? Sampai tak nak ngaku baik. Mana tahu puan baik tak? Baik ke tak? Kan nak ngaku baik, ngaku je kot. Bukan suruh tunjuk. Betul? Pun takut. Sebab perasaan tu nafsu jawab. Setan jawab, bukan orang jawab. Kalau kita jawab, kita perasan ke tak perasan? Memang saya kena perasan baik, walaupun belum baik. Kalau tak perasan baik, tak perasan ke? Tak tahulah saya ni baik tidak. Orang kata baik, tapi saya sebenarnya bukannya baik ingat pun. La ilaha illallah. Orang dah kata baik pun kata dok saya tak adalah baik sangat. Tak nak ngaku baik, pada baik tu calon syurga. Nak orang tunggu kata baik. Orang kata baik lah, saya tak adalah rasa baik pun. Loh. Betul tak? Ini dakyah masa lalu. Jangan ngaku baik. Oh, nanti rasa alamak. Memang tak boleh ngaku baik kalau dalam perutnya riak. Dalam perutnya tak ada ilmu. Ya Allah, baiknya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan cakap awak masin. Saya memang nak berusaha nak baik. Siapa nak jahat angkat tangan? Datang masjid surau ni nak jadi baik, betul? Tapi keluarnya tak baik juga. Sebab saya memanglah tak berbaik. Saya memang laser. Nak ubat laser jadi bangga. Patutnya sedih kalau jadi laser. Bila aku nak jadi lebih baik? Saya memang laser, tak faham ke? Ni ustazah laser ni memang main. Tak orang je kerja. Tak ada kerja lain. Sebab nak bagi lekat. Kalau rentak pakunya nah, ketuk pakunya nah, mula-mula apa? Ketekung. Ujung macam mana? Tang. Itulah saya. Supaya lekat. 2 kalimah syahadah ini adalah aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Dah sebut apa maknanya. Kita nak kena buat apa? Apa buktinya? Allah akan tanya, apa bukti kamu mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah? Aku terima semua yang Allah bagi ke aku. Sakit ke senang ke susah ke lapang ke sempit ke rezeki banyak ke rezeki sikit, terima. Kerana apa? Siapa mentadbir dunia ni? Alam ini? Allah takbir alam dan isinya. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang urus langit dan bumi, termasuk kita. Kalau Allah bagi susah, syukur alhamdulillah. Mesti ujungnya apa? Senang. Allah bagi sakit, ujungnya apa? Sehat. Ya Rabbi, Umi kemarin 2 hari sudah kena food poisoning. Ya Rabbi, puas Mak Alisa makan apa. Makan melantak, tak ingat dunia. Bila sakit perut baru analisa. Cuba ingat doktor makan apa. Oi, mana nak ingatnya? Boleh ingat tak makan apa? Agak-agaknya kuih ni aku, agak-agaknya roti canai ni aku, agak-agak. Takkan buat dosa. Padahal rezeki tu halal, betul? Kata memang Allah nak bagi. Nak rasa sakit, nak sombong sangat, makan tak cukup dunia. Boleh nampak? Kita selalu ini sebab itulah, sebab ni.
orang. Doktor pun tanya, makan apa? Makan yang halal doktor. Tak ada yang haram. Tapi sakit macam mana? Jadi yang menerima orang yang jadi Tuhan mainkan Allah, terima semua dengan senang hati. Ini tak panas hari ni, tak panas. Keduk je, kenapa ya? Macam ada orang meninggal pula. Kena pula panas. Ya Allah, panasnya. Lit panas. Udah susah juga. Kenapa? Kita lupa semua ini diurus oleh Allah. Allah bagi senang, Allah bagi susah, Allah bagi sakit, Allah bagi sehat. Betul? Allah bagi bertemu, Allah bagi berpisah. Betul? Kemana keyakinan itu? Kedua, Allah tentukan rezeki kita. Pakailah baju apa pun, cantik tak cantik, rezeki Allah. Betul? Ada duit setengah ke suku ke, itu tetap Allah punya. Betul? Betul ke tidak? Duduk orang kecil, orang besar, syukur alhamdulillah. Masih ada baju, okey syukur alhamdulillah. Doktor ni baju ini je ada. Saya ada dua helai je baju. Oh, konon kisah. Percaya ke tak? Oh, tak percaya. Mana ada? Kita pun yang cikai-cikai ni pun satu wardrobe penuh. Tak belipat ada, belipat dia tak basuh, dia tak sangkut ada. Nak pakai mana tudung yang saya sangkut? Dah banyak sangat. Betul? Isteri khalifah dua je bajunya, kita 20 kali ganda. Takkan dua je doktor. Mana yang percaya? Betul? Memang nafsunya besar. Baju nak banyak. Takkan pakai baju ni. Takkan setahun sudah datang pakai gini juga. Tengok gambar, tengok gambar. Oh iyalah. Oh jahatnya ya Rabbi ya Karim. Umi mana ingat pakai baju apa? Betul. Ini contoh. Maka kekuatan yang nak diangkat, redha dengan ketentuan. Semua yang kamu dapat dalam dunia ini sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Sudah dicatat, kamu akan sakit, kamu akan sihat, kamu akan mati, kamu akan itu, akan ini, kamu akan bercerai, kamu akan kahwin lagi, kamu akan mati 2 kali, whatever lah. Okay. Ada orang yang merasa dimatikan, ditidurkan masa Covid. Doktor, saya mati 2 kali doktor. Ditidurkan masa Covid, 1 lepas tu sihat, lepas tu kena Covid balik, tidur balik, itu sihat balik. Udah banggalah pula. Allah nak bagi semua je. Jadi kenapa Covid orang muda mati ramai daripada orang tua? Orang muda lebih jauh ramai, jumlahnya lebih mati Covid daripada orang muda, orang tua. Agak-agaklah tembak secara kasar. Tak tahu lah. Ini mahunya Allah, kerana orang muda kita banyak yang rosak. Orang muda kita banyak tak nak Tuhan, tak nak ikut perintah, nak ikut sendiri-sendiri. Boleh nampak? Kalau aku hidup dengan kamu, hancur berkecai. Sebab itu Nabi Musa, Nabi Khidir, bila Nabi Khidir pancung orang, kenapa kau bunuh dia? Ini hantu, kena bunuh siap-siap. Nak bagi orang tua boleh ibadah. Nak bagi orang tua, kerana orang tua banyak lagi ibadah dengan Allah. Bagi dia hidup. Orang muda jalankan dulu. Tengok orang mudanya macam mana. Jadi tolong semak anak kita, dekat dengan Allah ke jauh dengan Allah. Jangan jadi perosak agama, jangan jadi perosak masyarakat. Kerana Allah tak suka orang macam tu. Boleh nampak? Bukan sebab kenapa orang tua, mengapa orang muda pula mati, siapa nak sambung? Nak sambung apa? Sambung dadahnya, sambung mazinanya. Contoh. Maka orang yang, sekali lagi sebagai conclusion sikit, ya Karim 2011 kena tangguh tajuk ni mah. Sebab ni tahun baru, sebut tahun baru, kita nak membarui. Jadi orang yang kita kata pegang 2 kalimah syahadah dalam hidupnya, semua ibadahnya, okey, semua kerja buat dari buka mata sampai tutup mata hanya kerana Allah. Kerana Allah maknanya apa? Orang suka, orang tak suka, okey je. Orang terima, tak terima, okey je. Boleh nampak? Dapat sikit syukur, dapat banyak pun syukur. Sedekah banyak. Kita dapat banyak, sedekah banyak tak? Uish, dia kata kita nak senang tak minta-minta je. Allah bagi banyak supaya kamu bagi banyak. Tapi apa yang terjadi? Dapat banyak lagi nak simpan banyak-banyak. Yang miskin, kami orang miskin, minta le, bagilah sikit. Sebab itu orang yang kaya, tolong ingat, kamu nak kena bawa harta tu balik semua ke sana. Tapi bukan kamu bawa sendiri, bagi orang lain bawa.
bagi orang anak yatim bawa, orang miskin bawa, tahfiz bawa, masjid bawa. Tapi kita tak ada impian itu. Aku ada orang kaya yang dia ingat apa, ini jadi su'ul khatimah ni, dia takut nak mati. Siapa nak urus harta aku? Macam mana agaknya anak aku kata aku bila aku mati? Dia tak ingat dia nak mati. Sebab itu ada orang benci mati. Sebut mati benci. Bila nak kaya, asyik cakap mati je. Berniaga mana dekat mati? Hidup le. Betul ke salah? Letih yang akhirnya tak ibadah. Kedua, orang yang tanya tadi, orang tak nak mati, tak suka sebut pasal mati. Jangan cakap pasal mati kat sini. Ini bisnes, tahu tak? Bila nak berjaya, bila nak hebat, bila nak cemerlang, wah, dia entak kita terus. Menang dia kalau bercakap. Kedua, orang yang takut nak mati, dengar nak mati terus menggigit-gigit dah. Dengar ada orang meninggal je terus tu. Pun ada juga. 3 jenis orang nak mati. Ketiga, orang yang betul-betul ingat mati. Kita yang mana? Ingat mati ke tak? Nak mati tak? Mati jauh ke dekat? Ingat mati tapi persediaannya macam nak hidup 100 tahun. Tu beli ini, buat itu buat ini, tanam itu tanam ini. Betul? Simpan itu simpan ini. Banyak ke duit simpan? Untuk masa depan. Betul? Tahu tak masa depan terpanjang mana? Tak tahu. Sedekahlah untuk masa depan, bukan simpan. Sebab lagi banyak duit, banyak kita bagi, banyak bawa balik. Tapi sebab tak belajar, tak jadi. Okay? Kita nak material happiness, kita nak emotional happiness, kita nak spiritual happiness. Kita nak sayang dengan harta, bahagia dengan harta, tapi kita nak juga bahagia dengan Allah. Okay? Sebab itu bawa balik, jangan tinggal hartanya kat sini. Sedekah banyak-banyak. Ini kekuatan. Bagi bantu orang, bantu surau, bantu masjid, minta tanah sebelah buat parking. Misalan. Ini contoh, minta maaf banyak. Jadi kekuatan yang kita nak bangunkan ialah di tahun baru ini aku nak membahari 2 kalimah syahadah aku supaya hidup dan mati aku, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan mati. Tapi kita nak hidup ni terlupa 2 kalimah syahadah. Bukan terlupa nak baca, bukan terlupa nak sebut, terlupa nak faham, terlupa nak bawa keyakinan. Kenapa belajar sungguh-sungguh? Kerana belajar itu wajib. Budak sekarang tanya belajar apa? Nak dapat straight A. Dapat straight A dapat apa? Nak dapat duit, dapat, tak kira lah. Pertama nak dapat A, dapat straight A, nak cemerlang, nak jadi orang. Wah, hebat. Habis sekolah nak buat apa? Nak kerja. Lepas kerja nak apa? Nak beli kereta. Lepas tu apa? Nak kahwin. Habis, selesai. Dah kahwin nganga. Lepas tu gaduh. Okay. Ini kekuatan. Ini yang ada dalam kepala anak muda remaja. Sebab kalau kita tak guide, memang anak kita sesat barat. Dia kata dapat kerja, selesai. Apa lagi? Alah, daripada bersolat. Tak boleh tahu lah mereka. Tak tahu. Sebab kita tak suntik sendiri 2 kalimah syahadah dengan dia. Bila tak suntik sendiri, apa terjadi? Anak tak ingat dah. Dia solat kosong. Dia buat solat, ngaji, baca Quran. Ibadah yang tidak dikait dengan 2 kalimah syahadah, keyakinan 2 kalimah syahadah sangkut. Sebab itu Quran jadi sakit. Kita durhaka dengan Quran. Scholars kata apa? Kamu umat Islam adalah the best. Dia ada the best book. Wahyu yang tidak pernah dipinda oleh siapa-siapa. Apa yang dapat dengan Rasulullah itu yang ada pada kita. Tapi berapa sayang kita dengan Quran. Berapa rasa wajib kita baca Quran. Kecuali bulan Ramadan. Tadarus. Betul? Lepas itu tak ke mana lubuknya lagi. Kerana apa? Kita baca tapi tak faham. Syed Qutb kata apa? Orang Islam yang ada Quran, dia Quran tu sebesar lautan, tapi kita ambil airnya setitik-setitik aja. Pasal rasa Quran tu boleh bantu kita jadi kuat tak? Quran tu boleh bantu kita jadi dekat dengan Allah tak? Quran tu boleh buat kita sayang dengan Rasulullah tak? Tak. Akhirnya apa scholars kata? Orang Islam, manusia paling bertuah, dapat the best book, tapi they are the worst reader. Pembaca yang paling tak guna. Baca tapi tak faham, baca faham tapi tak buat. Boleh hafal, boleh keluar ayat Quran bergantang-gantang, tapi tak faham, tak buat yang letihnya. Akhirnya kita tak cari contoh. Siapa agaknya ulama yang paling rasa-rasa, yang tawaduk sikit? Sama je. Bisnes ni nak umar besar, ustaz pun nak umar besar ke?
Businessman nak pakai kereta besar, ustaz pun nak pakai kereta besar ke. Ustaz ceramah satu berapa? 4,000 memang. Betul? Ini sedang terjadi. Semua orang nak jadi kaya, tak kira dia siapa. Akhirnya agama jadi barang jualan. Agama jadi satu sebutan-sebutan tapi tak nampak dalam perangai. Akhirnya cinta dengan Nabi tak nampak contoh. Satu daripada tandanya tawaduk, rasa rendah hati. Boleh nampak? Ke masa bercakap berhentilah. Tak maaf banyak. Allah tak terima ibadah orang sombong. Okay? Maka kekuatannya nak dibangun. Pertama kita nak bangun balik bahawa aku pengikut Rasulullah. Kalau tak belajar tentang adab perangai Rasulullah, kosong. Tak belajar balik inti Al-Quran, kita tak dapat apa yang Allah nak sampaikan kita. Jadi kita durhaka dengan Rasulullah, kita durhaka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kekuatan ini akan mendorong kita untuk balik mengkaji apa hadis Nabi, apa kisah Nabi, siapa sahabat Nabi, siapa anak Nabi, dan apa perjuangan-perjuangan yang Nabi tinggalkan untuk kita. Bukan tunggu kita jadi penceramah, dah. Kita sebagai hamba Allah ni mengaku hamba Allah tapi tak rasa rindu dengan Allah, tak rasa sayang dengan Allah, tak takut pun dengan Allah, buat apa yang Allah larang. Ini yang menyebabkan kita kata orang kata tak nampak Islamnya, hanya nampak pada tudungnya, nampak pada bajunya, tapi tak nampak pada keyakinannya. Okay? Tak nampak pada keimanannya, tak nampak pada kekuatannya. Ini yang kita kata longgarnya anak kita dengan 2 kalimah syahadah, maka longgarlah imannya sampai ke sudah. Sebab ada 2 kalimah syahadah baru kita belajar apa dia rukun Islam, apa dia rukun iman. Sebab itu rukun iman pertama, percaya. Percaya bukan pakai mulut, percaya pakai otak, percaya pada perasaan, percaya pada amalan, percaya pada kekuatan hati. Okey, ini kekuatan. Percaya yang anak hilang ni. Sekolah agama, apa sebab kamu solat? Sajalah peraturan, perintah Allah. Apa kamu dapat lepas solat? Tak dapat apa. Apa perubahan kamu buat setelah kamu solat? Biasa. Okay. Ini budak sekolah agama yang misalnya ni. Siapa yang dekat dengan kamu? Kata, siapa yang paling puan sayang? Siapa yang paling puan sayang? Jawab sikit, masa tak ada. Nak jawab payah tu. Banyak sangat yang dia sayang, betul? Siapa berani? Siapa yang paling? Jangan tengok saya. Mak. Itu yang ada mak. Yang tak ada mak, ampun. Lain apa? Kita ambil cukup satu contoh. Apa sebab boleh sayang mak? Cuba buka mulut, tak dengar. Dia mengandung, melahirkan. Siapa yang buat mak mengandung? Ayah ke Allah? Allah. Siapa yang ajar kita untuk sayang mak? Allah dan. Jadi kalau tak ada duanya, rasa-rasa boleh sayang mak tak? Ni yang kita nak hurai kat anak. Kenapa kamu mesti sayang Allah, sayang Rasulullah, bukan sayang mak? Sayang mak kerana Allah, bukan sebab mak mengandung kita, bukan sebab mak lahir kita, bukan mak sebab besar kita. Kerana Allah aja sayang mak. Redha Allah ada dalam redha-nya ibu bapa. Kan jadi sayang mak bukan kerana mak dulu buat gini, itu nak balas jasa je. Kod balas. Kok ingat pun tak ingat macam mana? Kalau kamu tak boleh balas jasa mak, ingat. Kau tak boleh balas baik orang, ingat baik orang. Itu pesan mak saya. Ingat orang tu pernah buat baik. Boleh nampak. Siapa yang ajar kita buat baik? Allah dan Rasulullah. Siapa yang ajar mak kita sayang mak? Siapa yang bagi hukum kata kalau berdurhaka dengan mak tak dapat syurga? Siapa yang ajar kita di syurga dan neraka? Allah. Maka yang perlu kita sayang dulu siapa? Allah dan Rasulullah. Kita tak jumpa Allah secara direct, tapi kita jumpa Rasulullah. Maka jangan kata siapa jangan dah sayang. Ini baru satu soalannya, baru seorang jawab. Itulah tak tanya, jawab salah, marah. Nampak tak? Bukan nak marah, nak bagi tahu bahawa itu lagi yang kelemahan kita.
Bila anak sayang kita tapi tak sayang Allah, dia biar kita. Mak dulu bukan baik sangat. Mak bukan jaga aku pun. Berapa ramai anak sekarang yang tak layak, tak sayang anak, tak sayang mak. Oh, ramai yang doktor, kenapa saya dah 50 tahun saya tak boleh sayang mak saya? Ada mak yang tak sayang anak. Ya Karim, contoh. Sebab dia sayang kerana orang, bukan sayang kerana Allah. Anak kita sayang kerana kita. Mak yang masak, mak jaga kita, mak yang itu, mak yang ini. Jaga mak, faham? Dia hantarlah bibik-bibik, 4 lori ada bibik. Seorang datang 4 orang datang sebab dia lumpuh. Nak tolong angkat, nak tolong tolak, nak tolong ini, nak tolong ini. 4 orang menjaga seorang. Duit banyak, okeylah, ke duit sikit. Contoh. Siapa yang bagi lumpuh? Allah. Maka orang yang menjaga tu diterbiah, yang kamu jaga ni hamba Allah, bukan orang lumpuh. Kalau orang lumpuh jadinya ni. Kata mak mi stroke 2 tahun. Jaga mak stroke. Stroke siapa bagi? Allah bagi. Yang kamu jaga siapa? Mak stroke ke Allah? Hamba Allah. Yang kamu jaga ni hamba Allah. Yang kamu suap tu hamba Allah. Yang kamu besarkan tu hamba Allah. Kalau bukan kerana Allah, kamu tak jaga dia. Tapi bila anak besar jaga mak, faham? Mak jaga kamu, mari susah, ya Allah, kamu dulu jahatnya, ya Allah, Allah. Nampak? Kita suruh kenang jasa kita, bukan kenang jasa Allah. Sebab Allah kita rasa kecil, Rasulullah kita rasa kecil. Sebab itu kita nampak mak kita. Boleh nampak? Maka sekali lagi bangun kekuatan bahawa 2 kalimah syahadah merupakan satu daripada senjata paling besar untuk kita benar-benar menyerah diri kepada Allah, untuk benar-benar taat Allah, taat Rasulullah, benar-benar kita sayang Al-Quran, dan benar-benar kita ada rukun iman. Kunci kunci untuk rasa balik hari ini tahun baru, aku nak baharui rukun iman. Aku percaya ada Allah, aku percaya ada Rasulullah, aku percaya kitab Allah, aku percaya ada malaikat, aku percaya ada, sambung, ada rasul, ada takdir, betul tak? Ada qada dan qadar. Hari ni siap, esok tak siap. Hari ni baik, esok tak baik. Itu takdir. Hari ni orang sayang, esok orang benci. Itu takdir. Tidak pernah takdir Allah itu salah. Tidak pernah takdir itu berat sebelah. Tidak pernah takdir itu menghukum. Tidak pernah takdir itu menyusahkan. Kita yang tadi ilmu tolak takdir. Pasal apalah aku yang kena? Ada tak begitu? Aku dah buat semua, kenapa dia tak sayang aku? Kenapa dia tak sayang saya, doktor? Saya dah korban jiwa raga, doktor. Tiba-tiba. Sebab dia sayang suami, bukan sayang hamba Allah. Bukan sayang, itu adalah hadiah dari Allah. Dia buat kerana suami bagi duit banyak, bukan sebab kerana itu adalah ibadah. Penat, doktor. 20 tahun saya berbakti. Nangis, nangislah dia kata. 4 lori nangis, tak buat terus. Supaya pahalanya tak kosong. 20 tahun buat baik tapi ungkit. Kamu ni dari 2 jari mak jaga, faham tak? Tiba-tiba dah besar nak lawan mak, habis 20 tahun menjaga pahala. Penat tak? Sebab itu kita tak pernah rasa bahagia. Anak kecil susah, anak besar susah, anak sekolah susah, anak tak sekolah susah, ada cucu susah. Mak tinggal anak sekejap je. Betul tak? Yelah. Nasib baik Allah bagi cucu dengan nenek tu baik. Lebih baik daripada dengan mak dia. Betul? Sangguplah. Cucu ada nak kena masuk. Oh letih ya. Mudah-mudahan jangan cucu ada sampai kita ibadah tercuai. Boleh nampak? Ada soalan? Maka nak menjaga rukun iman, rukun Islamnya mesti ketat. Nak jaga rukun Islam, syahadahnya kena ketat. Tolong tambah balik ilmu. Macam mana agaknya kita kata aku dia percaya ada Allah, ada Rasulullah, ada kitab Al-Quran, dan aku ada malaikat, aku ada, ya Rabbi. Akhirnya kita gelak aja banyak. Akhirnya kita dijaga oleh nafsu, tidak dijaga oleh iman. Sebab tadi nak senang, nak kenyang, nak menang. Apa salah beli? Apa tu? Kita tak nak masak, suka hati kita lah. Menang ke tak? Menang lah. Fikir tak yang masak tu siapa? Yang masak tu memang dia ada ke tak? Yang you order makanan tu endon tu Islam ke tak Islam? Mamak tu mandi ke tak mandi? Ya Karim, saya letoseh. Nampak tak? Pernah fikir tak? Ini kekuatan. Tapi tak pernah fikir lantak. Yang penting dia makan.
nak menang. Jadi sekali lagi, kita tak nak fikir siapa yang masak. Cuba tengok di seluruh pasar malam, siapa yang masak? Endon masak, bukan kita. Tapi berebut-rebut kita beli. Mana mungkin keyakinan beragama kita kuat? Mana mungkin iman kita bertambah kukuh? Kadang kita makan semua daripada air tangan orang. Kok Islam tak apa, kok baik tak apa, kok berantu tak apa. Berantu pula tak apa. Apa yang salah? Jadi kita ikut perangai dia lah. Maka sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah senjata untuk kita selamat daripada su'ul khotimah. Nak menyampaikan hajat juga, mungkin sambung kalau ada lagi dan rezeki lah. Su'ul khotimah yang mati yang tidak bahagia, mati yang buruk. Betul? Apa tanda, apa sebab dia dapat dilihat daripada tanda sebelum dia meninggal, semasa dia meninggal, dan semasa dia dimandikan, semasa dia dikuburkan. Su'ul khotimah bukan kecil punya cerita. Okey, sebab tanda, apa tanda pertama yang kita paling senang nampak, kita kata su'ul khotimah, apa tanda pertamanya? Orangnya hidupnya marah lebih banyak dari lembutnya. Itu yang pertama. Nak tanya marah, nak cakap marah, nak negur marah, semua marah. Mana muka yang garang-garang ni? Muka susah senyum, muka keras, muka tak nak tegur orang, dia tunggu orang tegur dia. Ada tak? Muka bercakap keras-keras, tu yang pertama. Kedua, kita kata orang yang banyak mencela takdir Allah. Orang yang banyak pasal apa lah aku yang sakit. Dia tu, aku solat ni, tapi hidupnya susah. Dia tak solat tak apa, tapi hidupnya senang. Dia tak tutup aurat tapi kaya. Mencela takdir Allah, tak nak terima, tak redha dengan apa yang Allah bagi kat dia. Itu tanda-tanda. Okey, sama juga, saya dah pakai mask, dah begitu, dah begini, dah pakai sanitizer, dah pakai itu, pakai ini, tapi kena juga COVID. Ada tak? Umi masa kena, doktor tanya, doktor dapat kat mana? Kalau tahu saya empuk tempat tu. Soalan apa lah doktor tanya ni? Kalau benda nampak boleh tanya dah, doktor tahu tak COVID tak nampak? Pergi mana? Ya Allah, kau lempang kan? Kau nak angin lah kan? Doktor positif dah. Loh, ya ke? Kejut dah juga. Tapi bila tanya dapat dari mana tu, dah Rabbi, kamu lupa kamu ada Tuhan. Soalan itu soalan tak ada Tuhan, tahu tak? Orang yang memutus hubungan dia dengan Tuhan. Kalau Umi nak berceramah kat dia, panjanglah cerita. Soalan kamu ni soalan tak ada Tuhan. Siapa bagi? Allah bagi. Bila Allah bagi, terimalah. Dah pakai mask, dah pakai double mask lagi. Betul? Tak salam orang lagi. Sanitizer sampai nak kerah dah jari. Tapi nak kena, betul? Siapa bagi? Yakinlah takdirnya kamu memang umur ini kena masuk Sungai Buloh. Ya Allah, itu angka dua ya Allah di sini. Sebab aku akan diteruskan hidup, aku akan diangkat. Kalau aku nak dimati-matikan, aku dalam husnul khatimah ya Allah. Dalam puasa pula tu, tahajudnya di apa? Dia dalam hospital, baca Qurannya hospital. Oh Allah, tarawih di hospital lah. Bayangkan bahagia tak rasanya? Orang tak boleh melawat ya Allah. Yang ada dengan aku Allah je ya Allah. Yang ada dengan aku malaikat je ya Allah. Tak boleh jumpa orang kan? Kalau lah bukan iman yang didik, bukan nak kata bandai ke tak, tapi bahagia duduk dalam tu, makan sedap ya. Okay, 5 hari doktor kata boleh balik dah. Darah dah elok balik. Apa cepat sangat doktor? Kata 14 hari kan. Kata 14 hari ni baru 5 hari, tak pingsan ke? Saya nak duduk sini sampai 14 hari supaya saya tak datang lagi sekali. Buruk ke perangai? Why so fast? Kerana tanda-tanda ada yang tak dapat tanda, ada yang ada tanda, betul? Bila yakin izin Allah, insya-Allah kita lah orang paling bahagia. Mati-mati waktu tu. Dah. Tapi yang hidup lah, tapi ada hidup yang bahagia, ada hidup yang menderita. Ada yang kesan macam kesan lah. Betul? Maka sekali lagi kita bangun, pertama kita kata orang yang tanda-tanda awal husnul khatimah ialah orang yang hidupnya sentiasa marah. Kedua, orang yang sentiasa mencela takdir Allah. Tengok panas salah, tengok hujan salah, tengok anak sakit salah, tengok anak sihat salah, kaya salah, miskin salah. Betul? Yang ketiga, kita kata dia merasa terlepas dari bencana Allah. Apa kata-kata ada orang banjir, dia tak banjir. Cukup
Alhamdulillah tempat kita tak banjir, padan muka. Itulah awak. Dia tengok orang banjir satu, tak ada rasa simpati, tak ada rasa sedih, tak ada rasa nak tolong. Dia rasa dia terlepas dan dia seorang selamat. Boleh nampak? Dia terlupa dia selamat itu atas pertolongan Allah. Itulah, itu beli lagi rumah kat sini. Kan dah banjir. Mana pula lagi kita tahu rumah tempat-tempat itu nak jadi banjir. Betul? Kutuk 4 lori. Okay. Ketiga kita kata ada 9 minit lagi. Orang yang bersikap munafik. Apa perangai-perangai munafik? Orang munafik yang biasa, bukan munafik iktikad. Munafik ada dua, munafik perangai, munafik iktikad. Munafik dalam perutnya dia memang benci Rasulullah dari awal. Benci ajaran Rasulullah dari awal, benci Abu Bakar daripada awal, benci Sayyidina Umar, benci semua khalifah. Itu munafik iktikad. Maknanya dalam perutlah, jiwa, dalam jasadnya semua dah benci dengan apa yang dia bawa dari Rasulullah. Itu kita kata ya, tapi yang Nabi sebut apa? 3 ciri munafik. Kalau bercakap, kita bohong tak tadi? Pernah bohong tak? Bermakna pernah tergelincir jadi munafik. Munafik duduk mana? Paling bawah ke neraka saja. Neraka paling bawah, keraknya neraka. Kita kalau maka kita nak masuk neraka mana? Neraka Jahannam, atas sekali. Itu pun tolong selamatkan ya Allah kami dari neraka Jahannam ya Allah. Neraka Jahannam neraka paling atas, paling cepat masuk syurga. Neraka keraknya dah. Ini belajar pula neraka, banyak benda nak belajar. Ada berapa, siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Sama juga syurga, betul? Nabi Musa pernah minta dengan Allah. Kan dia boleh bercakap dengan Allah, dia boleh WhatsApp dengan Allah kan. Ya Allah, siapa duduk di syurga paling bawah? Nak duduk syurga mana? Paling bawah ke paling atas? Ui, nak atas saja. Okey, ni contoh. Nabi Musa tanya, ya Allah, aku kalau boleh dapat duduk neraka paling bawah pun jadilah. Atas ke masuk neraka, atas masuk syurga. Nabi minta duduk bawah, kita nak minta atas. Sedar diri lah sikit, cerminlah diri. Nabi Musa dah boleh bercakap dengan Allah, tapi minta syurga paling bawah. Masya Allah. Hati-hati orang. Jadi mesti lebih baik dari Nabi Musa, mesti baik dan lebih daripada Nabi, baru dapat syurga Firdaus. Jelas. Jadi kalau kata tanda orang husnul khatimah, perangai munafik 4 hari 4 malam ada kat dia. Tadi apa kita panggil munafik? Kalau bercakap dengan siapa pun dia bohong, dia jadi bahagia. Kau tak bohong, derita rasanya. Dia paling takut bercakap benar, bohong je hidup. Itu yang keempat. Kita kata ini kita bagi secara umum. Dia ingin merasa terkenal. Saya pengusi surau, jangan main. Saya AJK surau contoh. Okay. Dia nak terkenal, nak dikenali, nak tahu, nak popular, nak nampak lain, nak rasa I'm high class. Siapa tak kenal saya? Cakap Masya Allah, sombongnya. Jadi kalau orang tak kenal kita, Insya Allah, you kenal tak siapa ni? Tak kenal, jangan pula tak kenal, ini kan public figure ni. Aduh, mati kan tiga public, tak public, betul? Kekuatan. Jangan marah kalau orang tak kenal kita. Ini jiran sebelah rumah, ya ke mak? Lawa benar. Selalu nampak tak lawa ya. Pakai baju gelagannya kelawar contoh. Ada orang tu tak kenal. Bila jirannya dah pakai lawa-lawa, yo, kan I duduk sebelah you. I nampak plate nombor kereta ya. Dia ingat plate nombor kereta orang tapi tak nampak orang. Tak letih. Keempat, siapa nak ingin terkenal? Terkenal di mata Allah, bukan terkenal di mata manusia. Kalau manusia popular macam mana pun tapi tak dikenal Allah, tak dikenal oleh penduduk langit dan bumi, kamu tak jumpa namanya syurga. Jangan nak terkenal pakai lilit 4 kali bertepung, pakai butang banyak macam, pakai lilit sana lilit sini, letih weh. Nak nampak apa? Special. Itu dia nak terkenal lah tu. Boleh nampak sebab itu jenis-jenis tudung yang keluar ya Rabbi, yang kembar, yang kecil, yang tak payah gosok, yang tak payah lilit, tak kenyuk, 4 lori ada. Boleh nampak? Nak tubuh pakai tudung pin tak berapa. Sebab tu sehingga penat suami nunggu. Berapa pin nak cabut?
Betul tak? Aduh, nak terkenal punya pasal, nak cantik punya pasal, nak nampak, dia nak merasa terkenal. Maka bila kata bila nak mencari terkenal, maka banyaklah masa yang digunakan untuk menjadikan dia terkenal dan banyaklah lupa Allah. Okay? Kemudian kita katakan itu di antara tanda-tanda besar dia lah. Apa tadi? Pertama apa? Okey, kedua mencetir, mencela, tak suka, tak terima takdir Allah. Ketiga, merasa terlepas dari takdir Allah, daripada bencana Allah. Okay, orang kena COVID dia tak kena. Oh, itulah buat macam kita tak kena. Awak tu lah pakai emas murah-murah, dia pakai emas Siti. Aduh letih. Dia macam-macam. Okay, kemudian dan akhir sekali kita kata apa? Sentiasa riak. Dia tertinggal. Sentiasa riak. Apa riak maknanya apa? Dia rasa dia high class. Betul? Riak maknanya apa yang dia buat dia nak bagi tahu orang. Akhirnya masak kari pun WhatsApp pack, ini makan tengah hari. Masak cekoduk pun pack, ini masak makan tengah hari. Ini Allah, semua nak masuk WhatsApp, semua nak bagi tahu orang. Allah, masak lempeng. Penat weh. Okay, maka sekali lagi kalau riak maknanya dia nak kasi dia ekstra, dia kasi dia lebih, dan dia kasi dia nak orang tahu semua hai dia. Okay, ada tak orang gitu? Ini terkenar dan akhirnya lalai dengan perintah-perintah Allah. Itu di antara tanda-tanda kasar, tanda-tanda besar yang menyebabkan manusia atau kita tergelincir selain daripada tadi rukun Islam dan rukun iman tidak dipahami secara baik. Kita tak rasa ada malaikat kat sebelah kita tu. Kita seorang je kat rumah. Kita orang tua tinggal seorang. Betul ke tidak? Kan dah kata betul lah tu. Itu rukun iman koyak lah tu. Tak pernah ada rakib dan atid tinggal kita. Tak pernah Allah tinggal kita. Boleh nampak? Jadi ini yang nak dibangun keyakinan rukun Islam, rukun iman di tahun baru ini, supaya kita benar-benar yakin bahawa saya solat kerana saya sudah bersyahadah, bukan saya solat kerana Allah sahaja. Saya solat kerana saya nak melengkapkan, menyempurnakan, membuktikan bahawa saya sudah mengucap dua kalimah syahadah. Saya nak tunjuk saya sudah benar-benar meyakini, saya sudah faham dua kalimah syahadah ini. Saya nak tunjuk itulah tanggungjawab saya bila saya sudah mengucap dua kalimah syahadah. Saya nak bagi kerana saya nak memenuhi kehendak dua kalimah syahadah berzakat kerana Allah. Sebab itu kita kata pergi haji boleh tinggal ke tak boleh tinggal? Boleh tinggal ke tak boleh tinggal? Tak upaya, tak mampu, tak payah buat. Zakat perlu tak? Boleh tinggal ke tak boleh tinggal? Tak cukup duit, boleh tinggal. Puasa boleh tinggal tak? Sakit, tua, perjalanan, tinggal, betul tak? Mana yang tak boleh tinggal? Solat dan syahadah. Kalau solat saya tak ada syahadah, kosong kok. Boleh tolong bangun keyakinan. Kita sekarang ni nak mencari, membuat ibadah, membuat amalan, hidup, nak membuktikan kepada Allah, aku yakin Kau lah Tuhan aku. Aku yakin Muhammad adalah utusan aku. Aku nak bukti. Nabi kata apa? Apa tanda kamu ikut Rasulullah? Yalah menung. Nak balik dah ni. Okey. Dia kena tanya tadi, dia terus merayau-rayau. Ya Allah, Ustazah ni sampai hati kata saya salah. Nak betulkan supaya pahalanya lebih. Tapi tak adalah susah hati. Dia tengok saya macam ni. Apalah pasal tanya aku, ya Allah. Aku kan pandai no. Jangan. Ditanya tu hadiah. Sebab bawah tanah tu akan ditanya. Get ready lah ditanya. Ini orang yang atas tanah takut ditanya. Bawah tanah tu kecil perut tu. Boleh nampak? Sukalah bertanya dan banyaklah ditanya. Orang banyak ditanya tu nak tunjuk bodoh ke tak bodoh. Sedarlah kita. Aku ni kan pandai no. Boleh nampak? Maka kekuatan sekali lagi kita bangun kekuatan pertama yang kita nak angkat ialah bagaimana kita nak tunjuk sebanyak-banyak bukti bahawa kita sudah yakin bahawa Tuhan aku adalah Allah. Kita sudah taat bahawa pengikut utusan aku adalah Nabi Muhammad.
Jadi tolong gali balik kitab-kitab yang ada kaitan dengan kehidupan Rasulullah, kehidupan keluarga, kehidupan sahabat. Kerana itu bukti-bukti besok. Siapa nama sahabat Rasulullah? Tang. Contoh, kita tahu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina apa-apa. 4 je. Loh, Bilal loh, tukang azan. Lagi 5 je. Jadilah, kan banyak no. Tapi kalau 5 pun tak lepas, tak letih lah. Boleh nampak? Sebab tu Sayyidina Uthman masa dia nak hari terakhir, apa doa Sayyidina Uthman? Uthman bin Affan siapa? Salah seorang daripada 4 khalifah. Itu pun tercengang kan tu, letih kita. Tercengang maknanya apa? Bukan tak tahu, tak ingat. Tahu. Dah belajar, makanya kecil-kecil dah belajar tau. Doa dia apa? Ya Allah Tuhanku, bagilah di hari akhir aku buat benda yang paling kau suka. Aku buat benda yang paling engkau suka. Aku nak buat amal yang paling engkau suka, yang membuatkan aku dapat cintamu. Hari akhir. Maknanya akhir-akhir itu sehat ke walafiat? Sehat ke sakit? Sehat. Dia artinya dia nak sehat sampai ke hari terakhir, supaya boleh ibadah yang terbaik. Boleh nampak? Bermakna tak ada hari yang rehat. Padahal khalifah kan nak dapat cinta Allah. Ya Allah, aku nak cintamu, cinta orang yang mencintaimu. Dan akhirnya apa? Kembali dalam keadaan mencintamu. Aku nak cinta kamu, cinta orang yang mencintaimu. Ini di antara doa-doa yang kita nak angkat di tahun baru ni, supaya tahun baru kita betul-betul baru untuk kita melihat melangkah. Kita tak tahu berapa hari ada. Betul? Ada soalan sangat ni, soalan cemas lah, yang balik tak boleh tidur kan? Ada? Ya sayang. Pertama tentang adat. Ya sayang. Kita tak sekolah tak ada lah. Ada badan bila kita dah sedar ni, macam sekolah bernegara. Tapi kalau kita dengan sekolah sama atau sekolah kita ni, ada satu keadaan apa, suggestkan supaya di sekolah pertama kali masuk sekolah sudah baca, bukan lagi selain daripada bernegara supaya belajar. Ada satu badan yang boleh. Semua orang boleh buat. Pertama mak bapak. Badan ini sebab dia bergantung pada kepala. Kalau pemerintah yang tidak agama, dia akan bagi luluskan. Kalau tidak, letih. Bawa kepada pihak yang kalau kata ibu bapa sekarang persatuan ibu bapa lah kalau bapak-bapak. Kalau pemimpin, local leaders lah, orang pemimpin tempatan lah, cadangkan. Atau kalau tidak, AJK masjid ni bersatu. Saya masa masjid tak boleh masuk dulu, saya kata kenapa semua orang masjid dah tak nak bersatu, jumpa menghadap tuan Selangor. Negeri lain boleh dah solat, kita tak boleh kan? Tak geram ke kita? Kenapa semua yang besar-besar ada masjid seluruh Selangor ni tak pergi menghadap? Ya tuanku, kenapa wilayah boleh orang sana, boleh orang sini, boleh, kenapa Selangor tak boleh? Itu dapat amaran doktor, nanti kena gam. Okey, jelas. Okey. Tentang anak-anak yang hantar jumpa ke rumah orang tua. Saya banyak saya pergi bawa rumah orang tua. Ya saya. Sekarang masih lagi. Ya syukur alhamdulillah. Ya. Silakan. Ada rumah orang tua yang mana ibu bapa memang nak pergi. Sebab dia pelajaran. Di mana di rumah dia tak buat apa-apa. Dia dah meninggal. Meninggal. Okey. Di mana anak malu. Bila mak tetap mak nak belajar. Sebab mak tak boleh gerak untuk pergi masjid ke mana. Itu ada pelajaran. Okey. Ada supaya dia memang nak dia kira anak doktor. Tapi anak tak pernah melawat ada tempat. Banyak. Ada banyak. Banyak. Yang tak melawat ni banyak. Ada juga yang yang tengok macam anak-anak. Okey, mak tak hari biasa lagi kerja. Tapi pemandang mak kerja, mak tak buat apa, dah duduk menggigit dia. Jadi Diantar. Okey. dia nak duduk tempat tu. Seminggu ada makanan nak tetap ambil mak. Dia spend weekend tu. Patutnya begitu. Itu pada macam Ustaz Kazim punya itulah. Al-Barakah tu.
Macam jenderam gitu. Saya pernah pergi kurang. Kurang. Saya yang sekarang di Maniko. Dari India. Okey. artinya kalau itu dia nak sihat, dia nak mak bapak yang sihat, yang oh ya, oh gitu. Dari kita bagi dari surah 2 atau 4, di mana benda yang terbalik, yang tak boleh tak akan dia. Okey. Di Bangi, mi pernah dah pergi di Bangi, tapi bayarannya boleh tahan juga. Sangatlah mahalnya. Ribu juga. Jadi anak yang ada duit, dia bayar dengan duit sebab dia tak mampu jaga. Dia tak mampu. Dia sanggup keluarkan Duit. Itu kalau pusat yang mengutamakan dakwah. Okay. Ada pusat yang dia jaga je. Dia jadi nursery home. Dia jadi nursery home sahaja. Walaupun maknya masih sihat, tapi maknya dihantar ke situ. Ada yang pakai taksi, ada yang pakai kapal terbang pada. Kalau yang dekat Puchong tu, dia hantar dari Sabah, siap tempah wheelchair, bawa bagi address kat orang taksi, bawa terus ke depan. Tak tahu jom bangkal. Mak anak kata siapa-siapa. Macam tercampak barang. Ada yang tinggal kat gate. Mesti tak, yang Puchong tak tahu, tak ada bayaran rasanya. Oh sekarang wallahu alam. Sekarang tak tahu, kecuali yang dia boleh hubungi lah warisnya. Ramai yang tak boleh dihubungi waris. You bayangkan macam mana mak campak anak campak mak. Oh jangan, saya. Ya. Memang ada bayar. Okey, ramai yang tak melawat pada ni, ada kes di Ampang masa tu. Okey. Anak mak je dah siap dah nak raya dengan mak dia, dengan anak dia. Dah siap beg semua, tunggu anak datang. Sebab anak bagi tahu anak nak datang. Rupanya anak bawa berkuih raya sebakul. Mak raya kat sini, yang kami nak pergi luar negara. Sejak itu mak yang bersumpah, saya tidak akan balik rumah anak saya. Sampai sudah duduk situ, mati di situ. Kalau saya mati jangan bagi tahu anak saya, tolong ke bumi je. Dia jumpa macam-macam kes juga. Okey, terima kasih. Jadi soalannya, mampu bayar ke tidak? Maknanya maknya dijaga oleh orang lain dengan sumbangan dari anak-anak. Okey juga, daripada sumbat macam tu tanpa, satu hal juga. Okey, mudah-mudahan kita tidak lagi laku begitu. Okey, ya sayang, tadi macam angkat tangan sikit. Ya sayang. Yang macam kita dah buat dah amal pacaran kan. Lepas tu tiba-tiba kita terungkit kan, lepas katakanlah dah buat 20 tahun, tiba-tiba terungkit tu jadi hapus semua pahala. Tapi kat sini nak minta kepastian, adakah semua tu boleh hapus, kita boleh taubat balik, minta balik amalan kita tu? Minta balik tak tahu, tapi tak jumpa kata minta balik. Tapi yang jumpa bila kita dapat taubat nasuha setiap hari, every night. Ya Allah, apa pun dosa yang aku pernah buat dengan suami aku, dengan mak aku, dengan siapa-siapa, aku mohon ampun ya Allah. Dulu aku jahil, dulu aku tak tahu, dulu gini. Sebab dosa yang terampun masuk syurga golek-golek, tak payah nak minta balik pahala. Itu dia macam kat rumah, macam kat sini pula. Dulu hutang bayarlah balik. Banyak isteri kata, saya dah berkorban untuk awak, apa awak nak bagi ikut saya? Allahu Akbar. Aku nak bagi syurga kat hang. Kod, itulah balasannya. Dengan syarat redha. Betul? Suami beriman, suami ada ilmu, suami jadi imam, suami ikut bawa kita bercalon syurga. Sebab itu kita kata suami itu penentu sebahagian daripada syurga kita. Redha Allah ada dalam redha suami. Jadi jangan cari redha suami tapi tak cari redha Allah. Wa ati Allah wa ati Rasul alil amri minkum. Taat Allah, taat Rasulullah, baru taat pemimpin. Nombor 3 weh, jangan jadi nombor 1. Ni dalam satu seminar dengan usahawan. Apa redha yang anda cari? Apa redha pertama yang anda cari? Pertama, siapa cari redha suami? Kalau suami tak benar berniaga, saya tak boleh berniaga. Ya Karim. Yang kedua soalan, kalau saya dah kaya, boleh tak saya sombong? InsyaAllah. Kita nak tunjukkan apa? Saya dah ada segala-galanya, kenapa saya tak boleh sombong?
Nampak tak? Itu soalan kita kata duitnya banyak tapi imannya sangkut. Bukan nak kata dia jahat tak. Sebab ruang dia guna untuk banyak untuk dunia, terlupa dia nak untuk akhirat. Dia tersesat ke situ. Sebab itu kita kata kita diganggu oleh iblis, diganggu oleh nafsu, dimatikan iman kita, maka nafsu akan kendalikan kita. Itu tadi nak senang, nak menang, nak kenyang tadi tu. Dia tak nak susah. Siapa nak susah? Dalam dunia tak ada orang nak susah. Bermakna kita sudah di lambung-lambung di nafsu kita. Oleh itu belajarlah susah. Nak tahajud susah, nak zikir banyak susah, nak tutup aurat jaga, nak jaga lidah susah, nak baca Quran susah. Semua susah. Nak tolong orang lagi susah. Nak bagi duit kat orang lagi susah. Aku kerja siang malam nak bagi duit kat hang pasal apa? Nampak tak? Nak jaga orang lagi susah. Jaga mak, ya Allah. Yang susah adalah calon-calon syurga. Kalau nak senang belaka, maka nafsu dia akan mengendalikan kita. Sebab itu Allah kata, aku uji siapa yang aku nak. Yang aku nak ni calon-calon syurga. Maka bila dapat ujian dari Allah, tandanya kamu sudah dilatih untuk jadi ahli syurga. Tapi kalau ngok-ngak tercampak balik ke neraka. Maka sekali lagi minta maaf banyak pada Emma kerana tajuk ini belum selesai. Kita mungkin ada rezeki panjang lain-lain 3 tahun lagi ke 4 tahun lagi ke. Tapi jangan lambat sangat lah. Umi ni umur dah 71. Dia takut jalan dekat dah ni. Pintunya dah terbuka dah. Nak buka untuk kita ke tidak je lagi. Jadi mungkin kita doa sesama dengan Allah. Okay. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yu'fi ni'amahu yukafi mazina. Ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang maha melihat, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang memahami hati kami, ya Allah, ya Allah yang sedang menatap kami di rumahmu ini, ya Allah. Hari ini kami bercakap, ya Allah, untuk membarui perjanjian kami, ya Allah. Perjanjian yang kau saksikan, perjanjian yang malaikat menjadi saksinya, perjanjian yang bumi akan menjadi saksinya. Kami ingin membaharui, mengukuh kembali 2 kalimah syahadah kami, ya Allah, agar segala ibadah kami diterima atas sebab ungkapan 2 kalimah syahadah ini, ya Allah. Kami cuai, ya Allah, kami lalai, ya Allah, kami tak sayang dengan 2 kalimah syahadah kami, ya Allah. Kami jarang menjaga 2 kalimah syahadah kami, ya Allah. Kami tak kaitkan 2 kalimah syahadah kami dengan kehidupan kami, ya Allah. Akhirnya kami tidak tercangkuk untuk dekat denganmu, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Kami belum rindu denganmu, ya Allah. Kami belum takut denganmu, ya Allah. Kami belum menyerah denganmu, ya Allah. Kami belum rindu Rasulullah, ya Allah. Di hari mulia tahun barumu ini, ya Allah, basuhlah hati-hati kami, ya Allah. Kukuhlah keyakinan kami, ya Allah. Jadikan pertemuan kami pada hari ini sebagai tanda pintu masuk untuk kami merasa bahawa kami banyak yang cuai. Kami ingin berazam untuk menjadi tetamumu yang kau redai, ya Allah. Kami ingin bertemu Rasulullah, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, dosa anak cucu kami, dosa kami dengan ibu bapa kami, ya Allah. Dosa dengan sahabat dan kerabat kami, dosa kami dengan jiran-jiran kami, ya Allah. Dosa dengan guru-guru kami, ya Allah. Kami jahil dulu, ya Allah. Bagi kami sayang dengan 2 kalimah syahadah kami, ya Allah. Bagi kami membuktikan, bagi kami umur panjang sikit, ya Allah, agar kami mampu mengubah kehidupan kami untuk menjadi yang lebih baik, ya Allah. Untuk lebih dekat denganmu, ya Allah. Untuk mampu, untuk takut denganmu, ya Allah. Untuk bersedia, untuk menyediakan bekal-bekal yang kami akan dijemput mati itu pasti. Dan kami seolah-olah lupa akan kematian. Maka ya Allah, titipkanlah rasa takut kepadamu. Bimbinglah kami, pilihlah kami untuk menjadi hamba-mu yang kau uji, ya Allah, yang kau pilih, ya Allah, untuk melalui kesulitan untuk layak masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Dengarkanlah permohonan kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang Maha Baik, ya Allah, dan tolak doa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah tahun ini tahun terbaik untuk kami, tahun terbaik untuk ibadah kami, tahun terbaik untuk kami membersih diri, ya Allah. Tahun kami untuk banyak bersedekah, ya Allah. Tahun kami untuk banyak membantu kehidupan kami yang sudah banyak lara, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar Engkau redai. Jadi kami hamba-Mu yang tawaduk, rendah hati, ya Allah. Jauhkan kami dari sombong, jauhkan kami dari kedekut, jauhkan kami dari riya dan ujub, ya Allah. Sesungguhnya hanya kami padamu kami mengharap, padamu kami berserah, dan padamu kami bersandar, dan kepadamu lah kami akan kembali, ya Allah. Jemput kami dalam mampu mengucapkan 2 kalimah syahadah ini. Modal pertama untuk bertemu denganmu, dan modal terakhir untuk meninggalkan bumi-Mu, ya Allah. Waktu kami boleh mampu mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat kami. Jadikan kami mampu mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat kami. Mampukan kami untuk mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu di hari-hari lain untuk menyambung sikit tajuk yang kita sudah impikan, kerana dia merupakan satu tajuk yang membawa kesedaran yang amat sangat baik, insya-Allah. Jadi terima kasih pada perhatian. Mohon maaf atas yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan saya. Jadi ampun dan maaf. Anda kata tak berjumpa lagi, dan anda kata mendengar berita saya berangkat berjumpa Allah sudi, apalah kiranya mengirimkan sekeping Fatihah untuk Umi. Mudah-mudahan perjalanan kiriman Fatihah itu memudahkan perjalanan Umi untuk ke alam barzah, insya-Allah. Kalau kita mampu membaiki diri, insya-Allah Allah angkat kita bersama untuk berjumpa dengan syurga Allah di mahsyar dengan mudah, dan akhirnya layak untuk menjadi tetamu Rasulullah dan tetamu Allah, insya-Allah. Amin 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 ya rabbul alamin. Saya serahkan balik pada pengusi. Alhamdulillah, walaupun hanya mukadimah je kan Umi untuk tajuk kita hari ni kan. Mukadimah je. Sikit benda. Okey, insya-Allah nanti Umi harapnya lah Umi akan ada masa lah untuk surau ni lagi, insya-Allah. Kita akan buat appointment lagi, buat date lagi. Okey, dan diharapkan muslimat-muslimat semua nantikanlah kita punya poster tentang kuliah di surau ni, dan sama-samalah datang untuk memeriahkan lagi surau. Mana-mana surau pun, sebab kita tanam azam di awal tahun baru ni untuk memeriahkan lagi taman-taman syurga Allah, insya-Allah. Itu sahaja. Dan siapa lepas ni kita ada sesi bergambar dulu dengan Umi. Boleh kan Umi? Boleh. Okey, sesi bergambar dulu beramai-ramai, atau ada yang nak gambar solo ke apa ke, and then lepas tu boleh ambil juadah dekat luar lah. So terima kasih semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.